untuk mengetahui silat dengan lebih lanjut, kita kena faham dulu tentang, ataupun kita ceritakan dahulu tentang seni bela diri. Seni bela diri adalah seni yang digunakan untuk membela diri. Dari segi perkataan pun dah cukup jelas. Akan tetapi banyak sungguh perbezaan jenis-jenis seni bela diri yang kita boleh jumpa dalam dunia ni. Contohnya, Jepun kita ada karate, Korea kita ada taekwondo, kita ambil yang masyhur dulu. Kemudian dari negara barat kita ada boxing. Zaman sekarang ni lebih lagi dengan MMA dan sebagainya. Jadi di mana jatuhnya silat ni, ataupun dari mana asal usulnya silat ni? Silat, kalau kita nak trace balik asal usul dari mana datangnya silat ni, kita boleh nak trace balik asal usulnya sebelum zaman datangnya Islam ke Nusantara lagi, iaitu pada zaman yang pada asalnya kita cerita yang masih orang di sini ataupun orang di negara ini dan negara yang berjiran keliling kita ni menganut agama seperti agama Hindu. Jadi ada unsur-unsur Hindu yang boleh nak atau mungkin ada yang tertarik masuk ke dalam silat. Bukan sekadar Hindu saja, tapi animisme dan sebagainya, yang menyembah binatang dan sebagainya, ada juga unsur-unsur yang ditarik masuk dalam silat. Apabila datangnya Islam ke Nusantara, maka silat dia melalui satu transformasi di mana perkara-perkara yang dulu membabitkan ajaran-ajaran asing, maksudnya sama ada Hindu ataupun animisme, dibawa ataupun diubah untuk lebih sesuai dengan konteks Islam. Dan perkara ni berlaku dalam di mana kadang-kadang untuk guru yang mengajar silat tu, dia bukanlah seorang yang alim dalam bidang ilmu agama, tapi dia terpaksa untuk nak mengubah supaya sesuai dengan zaman sekarang ni. Jadi kita boleh lihat ada setengah-setengah silat yang kadang-kadang masih ada unsur yang boleh membawa kepada khurafat, syirik dan sebagainya, tapi ada juga jenis-jenis silat yang dah dibuang semua betul dan dimasukkan, ditarikkan pula unsur-unsur agama untuk nak bahagian spiritual dalam silat itu. Kalau kita tengok contoh dalam seni bela diri luar, contoh macam karate ataupun mana-mana seni bela diri Jepun yang lain, Iaido, dan sebagainya, semuanya ada unsur-unsur yang daripada asal usul agama diorang, tak kira sama ada yang Buddha ataupun Shinto, agama Shinto di Jepun. Katalah kalau Korea, untuk taekwondo, sebelum kita bawa kepada taekwondo yang pecahan ITF, WTF ni, asal usulnya daripada General Choi Hong Hee. General Choi bila dia bawa, jadi ada setengah-setengah tempat dojang ataupun gelanggang taekwondo ni, bila sebelum nak mula dia kena tunduk dekat gambar General Choi Hong Hee tu. Jadi ada aspek spirituality yang masuk dalam seni bela diri, tak kira daripada mana pun. Kalau kita tengok dalam Buddha, kita ada Shaolin Kung Fu yang asalnya memang Buddha punya ataupun rahib Buddha yang tinggal di kawasan kuil, yang melatih dan juga mereka mempraktikkan juga amalan Buddha yang dicampurkan dengan seni bela diri dia. Kalau dari segi India pada asalnya kita tengok macam Kalir Payat dan sebagainya, maka akan ada unsur-unsur Hindu yang masuk ke atasnya ataupun ke dalamnya juga, seperti contohnya kalau macam yang gaya monyet ataupun gaya harimau dan sebagainya. Gaya monyet kita panggil Hanuman, iaitu monyet yang dewa monyet diorang lah dalam Hindu. Maka bila dibawa kepada Islam ataupun dijadikan atau Islamisasi di Malaysia ini ataupun di Nusantara, maka banyak unsur-unsur Islam yang dimasukkan untuk menggantikan unsur-unsur spirituality yang asing tadi tu. Maka masuklah, orang masuk kata start nak buka gelanggang, ada baca surah Al-Fatihah, ada yang terapkan ayat kursi, selawat, surah Al-Ikhlas dan sebagainya. Maka itulah kita nak cerita sebanyak sedikit daripada asal usul bagaimana mulanya silat itu boleh datang dan perubahan yang berlaku dalam silat itu, sehinggalah sampai ke zaman kita sekarang ni.